siaran politik parti yang akan disiarkan di 19 saluran TV dan radio. Masa siaran yang diberikan kepada sesebuah parti bergantung kepada jumlah calonnya yang bertanding. Tempoh berkempen akan disusuli dengan hari bertenang sehari sebelum rakyat keluar mengundi. Pada hari bertenang, kegiatan berkempen tidak dibenarkan sama sekali. Dalam melaksanakan pilihan raya di tengah-tengah pandemik COVID-19, keselamatan semua pengundi tetap menjadi keutamaan. Oleh itu, langkah-langkah jarak selamat akan dilaksanakan di semua pusat mengundi. Setibanya di pusat mengundi, suhu badan akan diambil untuk memastikan ia tidak melebihi 37.5 darjah Celsius. Di meja pendaftaran, anda akan diminta menurunkan pelitup muka dan menunjukkan kad pengenalan anda kepada pegawai pilihan raya yang bertugas untuk pengesahan. Sebelum menerima kertas undi dari pegawai, anda perlulah membersihkan tangan dengan cecair pembasmi kuman dan memakai sarung tangan pakai buang yang disediakan. Pemilihan calon boleh dibuat dengan menggunakan pena yang disediakan atau dengan pena anda sendiri. Apabila selesai mengundi, masukkan kertas undi ke dalam kotak undi yang disediakan. Sebelum pulang, anda harus membuang sarung tangan dan membersihkan tangan dengan cecair pembasmi kuman. Jika tidak sihat, jangan keluar mengundi. Waktu 8 pagi hingga 12 tengah hari dikhususkan untuk mereka yang berusia 65 tahun ke atas. Bagi mengelakkan kesesakan di pusat mengundi, setiap pengundi akan diberikan jadual khusus. Anda juga boleh ke laman tertera untuk menyimak status beratur di pusat mengundi anda sebelum keluar mengundi. PAP menyatakan ia akan melancarkan manifesto dan memperkenalkan calon-calonnya mulai esok. Menurut PAP, parti itu dan calon-calonnya akan mematuhi garis panduan yang ditetapkan bagi kegiatan yang melibatkan interaksi dengan orang ramai. Liputan mengenai perkembangan pandemik COVID-19 di dalam dan luar negeri menyusul sebentar lagi. Di dalam negeri juga, keadaan banjir kilat pagi tadi di beberapa kawasan. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Hati-hati apabila keluar rumah. Melakukan perkara yang mudah. Bersikap peka. Perkara-perkara mudah ini dapat membantu untuk menjaga keselamatan kita semua. Marilah kita memainkan peranan kita. Ayo bersama saya dalam musim terbaru show malam ini. Let's go! Bersama dengan artis undangan saya, Hans Hamid. Aku suruh kau pegang butterfly. Kau pegang tak? Kau buat kelakar. Tak lupa juga persembahan menarik oleh Sri Setia Pulau Singa dan Farhan Shah. Saksikan musim baharu show malam ini mulai 23 Jun 8.30 malam ini di Suria. COVID-19 akan menguji azam kita. Pemerintah akan melindungi anda, terutamanya yang lemah. Setiap rumah yang berakyat Singapura akan menerima $100 kredit perbekalan kesepakatan. Jumlah ini ialah tambahan kepada ribat perbekalan GST yang akan diterima dalam bulan Julai. Tambahan $300 atau $600 untuk rakyat Singapura yang layak menerima pakej bantuan keluarga dalam bulan Jun. Ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil dan warga emas juga akan menerima lebih banyak bantuan. Pemerintah akan membantu semua rakyat Singapura mendapat kemudahan teknologi digital. Pelajar sekolah menengah akan memiliki peranti pembelajaran digital. Warga emas berpendapatan rendah akan menerima bantuan untuk membeli peranti digital dan dibimbing untuk mahir digital.
tiada sesiapa yang akan ketinggalan. Moving forward, melangkah ke hadapan dengan kecekalan, kita akan bersepakat kekal berdaya tahan dalam mengharungi cabaran dan sentiasa bersatu padu. solidarity with one another. Bertemu kembali. Singapura melaporkan 119 kes baru jangkitan COVID-19 setakat tengah hari tadi. Jumlah keseluruhan kes di negara ini kini sudah melepasi 42,400. Terdapat 3 kes di kalangan masyarakat yang melibatkan seorang penduduk tetap Singapura dan 2 pemegang pas kerja. Sebilangan besar kes-kes baru itu merupakan pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori pekerja asing. MOH akan memberikan perincian lebih lanjut malam ini. Arab Saudi mengumumkan akan melarang jemaah dari luar negara daripada mengerjakan ibadah haji tahun ini akibat penularan COVID-19. Namun hanya 1,000 rakyat dan penduduk tetap Saudi akan dibenarkan untuk menjalankan rukun Islam kelima itu kali ini. Tetapi kebajikan dan keselamatan para jemaah akan dipastikan memandangkan ancaman COVID-19 yang masih berleluasa dan menjadi satu risiko besar. Menurut Kementerian Haji Saudi, pihaknya mahu memastikan ibadah haji tahun ini akan dijalankan dengan pelaksanaan protokol jaga jarak selamat. Selain tidak membenarkan mereka yang berusia 65 tahun ke atas, semua bakal jemaah haji dan kaki tangan yang terlibat dalam urusan haji tahun ini akan dikuarantin sebelum dan selepas ibadah haji. Jumlah kes COVID-19 di Saudi kini melebihi 160,000 dengan 1,307 kematian dicatatkan dan jumlah kes baru bertambah sejak 2 minggu lalu. Tahun lalu, sekitar 2,5 juta jemaah dari dalam dan luar Saudi mengerjakan ibadah haji. Sejauh ini, Malaysia, Singapura, Indonesia, negara Brunei Darussalam, Kemboja dan Thailand telah pun mengumumkan penangguhan ibadah haji untuk rakyat masing-masing. Korea Selatan melaporkan 46 kes baru COVID-19 hari ini membawa jumlah keseluruhan kepada hampir 12,500. Pihak berkuasa kesihatan Korea Selatan telah mengisytiharkan gelombang kedua penularan virus corona di kawasan metropolitan Seoul. Para pegawai mengatakan gelombang kedua itu berlaku lebih awal daripada yang diramalkan. Ini sedang negara itu menggantung visa dan penerbangan tidak berjadual dari Pakistan dan Bangladesh dalam usaha membendung kemasukan kes-kes COVID-19 dari luar negara. Jumlah jangkitan dari kedua-dua negara membentuk kes import yang terbanyak. Jangkitan-jangkitan baru juga dicetuskan oleh percutian hujung minggu yang panjang pada bulan Mei lalu. Di Australia pula, para pakar kesihatan berkata wilayah Victoria berada di ambang gelombang kedua penularan COVID-19. Hari ini, wilayah kedua paling ramai penduduk di Australia itu melaporkan 17 kes baru. Sejak semalam, pihak berkuasa tempatan telah mengenakan semula sekatan pertemuan sosial setelah wilayah itu mencatat pertambahan kes baru 2 angka sejak minggu lalu. Setiap rumah kini hanya boleh menerima 5 pelawat, manakala pertemuan di luar rumah tidak boleh lebih daripada 10 orang berbanding 20 orang sejak 1 hari bulan lalu. Pihak berkuasa juga telah menangguhkan rancangan untuk melonggarkan sekatan di rumah-rumah ibadah, restoran dan perpustakaan. Selain itu, sekatan-sekatan lebih ketat mungkin dikenakan jika keadaan semakin buruk. Sejak pertama kali dikesan di bandar Wuhan, China pada Disember lalu, jumlah kes COVID-19 di merata dunia sudah melepasi 9 juta. Lebih 4,9 juta pesakit sudah sembuh, tetapi lebih 474,000 yang lain telah meninggal dunia. Lebih 2,3 juta kes jangkitan COVID-19 berlaku di Amerika Syarikat yang turut meraguk nyawa lebih 122,000 pesakitnya. Sungguh pun begitu, sekitar 1 juta pesakitnya sudah sembuh. Brazil menyusul Amerika Syarikat dengan 1,1 juta kes dan lebih 51,600 kematian, manakala hampir 595,000 pesakit sudah sembuh.
Mengenai kenaikan besar jumlah kes baru COVID-19, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan ia bukan hanya kerana lebih banyak ujian pengesanannya dilakukan. WHO juga menggesa para pemimpin dunia supaya bekerjasama dalam melawat COVID-19 sambil menyatakan perbuatan mempolitikkan pandemik itu telah memburukkan lagi keadaan.